Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها بطلة أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, iqra'ul Qur'an. Nabi kata, bacalah Quran. Tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cukup ambil berat tentang hal baca Quran. Maka dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iqra'ul Quran. Hendaklah hampa semua banyak baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata, kerana sesungguhnya siapa yang rajin baca Quran, apatah lagi orang yang hafal Quran, di hari kiamat esok, Quran akan mai kepada orang yang baca dia, Quran akan mai kepada orang yang hafal dia, dalam keadaan dia menjadi syafi', dia menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang itu. Kalau kita boleh, kita wajibkan diri kita komit setiap hari baca Quran 2 muka setengah. Lepas subuh baca Quran 2 muka setengah kita baca, insya-Allah dalam 8-9 bulan sekali khatam. Siapa yang boleh buat benda ni, Nabi kata, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Di hari kiamat esok, Quran mai dan dia menjadi pemberi syafaat. Pemberi syafaat maksudnya bagi pertolongan. Waktu kita susah,
waktu tu dia tolong kita. Iqra'u az-Zahrawaini. Nabi kata kalau boleh, banyakkan membaca 2 surah yang disebut oleh Nabi dengan nama Az-Zahrawaini. Apa dia surah yang dikatakan Az-Zahrawaini ini? Nabi kata Al-Baqarah. 1, Al-Baqarah. Dan yang kedua, wa surat Ali Imran. Dan surah Ali Imran. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير. Nabi kata kerana 2 surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, siapa yang rajin duk baca 2 surah ini, di hari kiamat esok dia akan mai kepada orang yang rajin baca dia seperti 2 tumpuk awan. Quran ini akan mai dalam rupa bentuk ghamamatani, dalam bentuk ghamam. Ghamam ni maksudnya kepulan awan. Dia akan mai Al-Baqarah 1 kepui awan, Ali Imran 1 kepui awan. Di padang mahsyar, di waktu manusia duduk di tengah panas terik, matahari duduk sejengkal atas kepala. Nah, abang tak reti tuan-tuan, yang kata sejengkal atas kepala ni tak usah tanya macam-macam. Begitu Nabi abang, begitu kita beriman. Sudah. Yang pentingnya padang mahsyar ini tempat panas. Dalam keadaan panas itu, siapa yang membaca Al-Baqarah, siapa yang membaca surah Ali Imran, 2 surah ni akan mai dalam bentuk ghamam, dalam bentuk kepulan awan. Dia mai dan dia meneduhi orang yang membaca dia. Au ka'annahuma ghayayatani. Nabi kata ataupun dia mai dalam bentuk naungan. 2 naungan, 2 teduhan. 1 naungan Al-Baqarah, 1 naungan Ali Imran. Dia mai, dia menaungi kita. Dia meneduhkan kita daripada panas mahsyar itu. Au ka'annahuma firqani min tayr. Nabi kata ataupun dia mai dalam bentuk burung 2 kawan. Burung kalau dia mai sekelompok, dia panggil sekawan burung. Dia mai dalam bentuk 2 kelompok burung, 2 kawan burung, yang burung ini menaungi orang yang membaca Al-Baqarah dan membaca Ali Imran masa dia atas dunia. Dia mai, dia memayungi kita di mahsyar yang panas itu. Nabi kata iqra'u surat Al-Baqarah. Nabi kata hendaklah hampa banyak baca surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Nabi kata maka sesungguhnya siapa yang rajin baca Al-Baqarah, itu barakah bagi dia. Itu tuan-tuan, kita dalam budaya kita orang Melayu, bila kita masuk rumah baru, kita baca Yasin. Tapi sebenarnya hak bagusnya baca Al-Baqarah. Pasal apa? Ini satu. Sebab Al-Baqarah itu Nabi kata fa inna akhzaha barakah. Barang siapa yang mengambilnya, maksudnya yang membacanya, dia mendapat barakah. Kalau di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah, di rumah itu ada barakah. Wa tarkaha hasrah. Nabi kata siapa yang meninggalkan daripada baca Al-Baqarah, dia menyesal di hari akhirat esok. Nabi kata siapa yang di atas dunia tidak pernah membaca Al-Baqarah, dalam rumah dia tidak pernah membaca Al-Baqarah, barang siapa yang macam ni di hari akhirat esok, hasrah, dia jadi manusia menyesal. Pasal apa? Pasal Al-Baqarah ini satu, dia menjadi
peneduh kita di mahsyar. Lagi satu, dia memberi barakah kepada kita masa di atas dunia. Bahkan kata Nabi SAW, wala tastati'uhal batalah, dan tidak mampu al-batalah, ni maksudnya tukang sihir. Tidak mampu tukang sihir untuk nak menyihir orang yang membaca Al-Baqarah itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, ini hadis sahih. Jadi tuan-tuan, walaupun kita dah duduk rumah 10 tahun dah, walaupun kita dah duduk rumah tu dah 15-20 tahun dah, masih tidak terlambat baca Al-Baqarah di dalam dia. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalam dia, Nabi SAW kata rumah itu ada barakah. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalam dia, penghuni rumah itu tidak menyesal di hari akhirat esok. Dan lebih penting daripada itu ialah orang yang mengamalkan Al-Baqarah di dalam hidup dia. Nabi SAW kata tidak akan dapat dikalahkan dia oleh tukang-tukang sihir. Maknanya dia selamat daripada kena black magic. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah kena. Yang kata sihir, black magic ini Nabi pernah kena. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudi min Yahudi Bani Zuraiq. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir dengan satu Yahudi daripada Bani Zuraiq. Dia sihir Nabi. Tuan-tuan, kita baca hadis di Masjid Jitra bulan lepas, cerita Nabi pernah dijamu dengan kambing panggang yang dilumuk dengan samum. Samum makna dia racun. Yahudi 2 kali mereka buat ke Nabi. 2 kali. Satu, sekumpulan Yahudi lumuk satu kambing panggang dengan racun, pergi bagi ke Nabi. Nabi tak makan lagi. Baru main letak aja, Nabi tahu dah. Jibril sudah bagi tahu Nabi, kata kambing itu ada samum, ada racun. Nabi tanya Yahudi. Nabi tanya mereka, hampa letak racun ke di kambing ini? Mereka kata ya. Nabi tanya, pasal apa hampa bubuh racun dalam kambing yang hampa nak jamu aku? Apa salah aku? Apa aku buat ke hampa? Ada siapa daripada kalangan hampa yang aku ambil harta cara zalim? Ada siapa di kalangan hampa yang aku porak-perandakan rumah tangga hampa? Ada siapa di kalangan hampa yang aku kianati? Ada apa aku buat tak kena ke hampa yang hampa nak racun aku? Jawab ke Yahudi ni. Yahudi ni jawab kepada Nabi. Dia kata tak ada apa. Hang tak buat apa kat kami. Cuma kami suka kalau hang mati. Oh, tuan-tuan Yahudi. Kes kedua, perempuan Yahudi lumuk racun di kambing juga, mai bagi ke Nabi SAW. Yang tu Nabi makan dah. Lekat kesan merah di tengkok Nabi SAW. Lepas tu Nabi suruh panggil balik mai perempuan Yahudi ni. Nabi tanya dia, hang letak racun ke dalam makanan yang hang bagi ni? Dia kata ya. Nabi tanya dia pasal apa? Dia kata, kalau sekiranya engkau betul-betul Nabi, engkau selamat daripada racun ini. Tapi kalau sekiranya hang bohong, hang bukan Nabi, hang akan mati dengan racun ini. Nabi SAW biasa kena racun. Malam ni Aisyah radhiyallahu anha cerita, Nabi SAW pernah kena sihir. Allah izinkan Nabi kena racun, Nabi kena sihir, sebagai nak buktikan kepada kita, kata Nabi itu manusia. Kalau tidak manusia, duk ingat Nabi ni malaikat ke? Nabi ni apa ke? Oh, Nabi dia boleh buat pasal dia bukan manusia.
Nabi boleh semayang sampai bengkak-bengkak kaki pasal dia bukan manusia. Nabi, kita nanti duk bagi alasan macam tu. Maka Allah buat main Nabi daripada kalangan manusia. Dan Allah membuktikan Nabi itu manusia. Nabi makan, Nabi minum, bahkan Nabi pernah kena racun, bahkan Nabi pernah kena sihir. Aisyah radhiyallahu anha kata, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir dengan Yahudi Bani Zuraiq. Yuqalu lahu Labid bin Al-A'sam. Nama Yahudi itu ialah Labid bin Al-A'sam. Kata Aisyah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhayyilu ilaih. Aisyah kata Nabi bila kena sihir dengan Yahudi ni, dengan Labid ini, Nabi sampai jadi yukhayyil. Kita duk kata khayal. Khayal itu bahasa Arab. Yukhayyil maksudnya Nabi jadi macam khayal. Kerana sihir yang kena ke Nabi itu, Nabi jadi macam khayal. Maksudnya apa? Annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluh. Sampai Nabi ni kadang-kadang dia rasa macam dia buat satu benda, padahal dia tak buat lagi. Itu kesan sihir. Nabi buat satu benda tapi kesan sihir itu Nabi jadi macam berasa macam tak buat lagi. Fikiran jadi kacau. Hatta idza kana zata yawm aw zata laylah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa da'a. Aisyah kata sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahan dengan sihir yang kena ni, Nabi berdoa kepada Allah, summa da'a. Minta doa pada Allah, minta disembuhkan daripada sihir yang kena ke dia. Nabi pun doa, kalau kena apa-apa benda, minta doa kepada Allah, minta Allah bagi sihat. Nabi minta doa, summa da'a, minta kepada Allah, ya Allah, baikkanlah aku daripada benda yang menimpa aku ni. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fima istaftaituhu fi. Satu hari Nabi kata dekat Aisyah, Nabi kata, Aisyah, ingat dah Allah Subhanahu wa taala ada hantar mai, ja'ani rajulani, hantar mai kepada aku dua laki-laki, faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijlai. Nabi kata hantar mai dua laki-laki, satu duduk tepi kepala aku, satu duduk tepi kaki aku. Nabi kata dekat Aisyah, Aisyah ingat ada hari tu ni ada mai dua orang laki-laki, satu mai duduk tepi kepala aku, satu mai duduk tepi kaki aku. Aku tahu ini dua dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata hak duduk di tepi kepala aku kepada laki-laki yang duduk di tepi kaki aku, ma waja'ur rajul. Ni mai dua laki-laki hak tak kenal. Tiba-tiba mai rumah Nabi, satu duduk tepi kepala, satu duduk tepi kaki. Lepas tu duduk bersembang dua ni. Nabi dalam keadaan khayal tak khayal, dalam keadaan berasa terombang-ambing, Nabi dengar perbualan dua ni. Hak laki-laki duduk tepi kepala tanya kawan hak duduk tepi kaki. Dia kata ma waja'ur rajul. Dia kata dia ni laki-laki ni sakit apa? Qal matbu. Jawab hak duduk di kaki tu, dia ni sudah kena buatan orang. Benda ni berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man tabbah. Tanya hak laki-laki di kepala ni, siapa yang buat dia? Labid bin Al-A'sam. Hak seorang lagi kata, yang buat dia ni, nama dia Labid bin Al-A'sam. Tanya lagi, hak laki-laki seorang ni, fi ayyi syai',
Dia buat guna apa? Tuan-tuan, ini asas kepada sihir. Ada dalam hadis. Sihir ni satu benda yang merupakan cabang ilmu yang diizinkan Allah bagi ada dalam masyarakat. Dan dipelajari dan digunakan oleh orang yang tak beriman kepada Allah. Berlaku kepada Nabi SAW. Nak jadi tak jadi atas izin Allah. Satu orang boleh belajar sihir. Satu orang boleh try guna ilmu sihir yang dia belajar buat kepada siapa-siapa. Nak jadi tak jadi atas izin Allah. Kepada Nabi SAW, Allah izin bagi jadi. Pasal apa? Pasal nak jadi contoh ke kita umat di kemudian hari. Bercakap dua laki-laki ni, dan dua laki-laki ni adalah malaikat yang dihantar Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya kepada hak seorang lagi, fi ayyi syai'in. Ni sihir yang dibuat kepada Muhammad ni guna apa? Kata dia, fi mushtin au musyatah. Dia kata guna sikat. Sikat. Sihir yang dibuat kepada Nabi SAW ini guna sikat. Wa jufin tal'ah zakarin. Dan juga guna pelepah kurma kering. Ini barang-barang yang digunakan dalam sihir. Sampai hari ini tuan-tuan, kalau orang tak beriman, dia pergi jumpa kaki buat santau. Ramuan santau benda macam ni. Dia guna miang buluh. Dia guna rambut yang dikisang alui. Dia guna seradak lampu Kalimantan. Dia guna benda-benda yang macam ni dijadikan ramuan, dicampur dengan jampi serapah memuja iblis dan syaitan. Kalau Allah izin jadi. Kalau Allah tidak izin tidak jadi. Nabi SAW sudah kena. Labid bin Al-A'sam, satu Yahudi Madinah yang buat ke Nabi ni, dia guna sikat dan juga pelepah kurma kering. Digunakan untuk nak mensihirkan Nabi SAW. Malaikat yang seorang ni tanya kepada hak seorang lagi, fa aina huwa? Dia kata di mana diletakkan barang itu? Oh, sampai hari ni tuan-tuan, orang buat sihir dalam masyarakat kita hari ni, dia guna besi bat siam. Dia pergi guna macam-macam benda. Dia pergi korek, dia pergi tanam bawah tangga. Dia pergi tanam di laman rumah. Dia pergi tanam belakang rumah. Dia pergi tanam di tepi pintu. Dia pergi tanam apa? Bila orang tu langkah, orang tu kena. Seperti mana yang dibuat oleh Labid bin Al-A'sam, Yahudi Madinah, kepada Nabi SAW. Dia guna sikat, dia guna pelepah kurma kering. Digunakan dua bahan ini untuk nak sihirkan Nabi SAW. Malaikat seorang tanya ke seorang lagi, fa aina huwa? Dia kata di mana diletakkan barang-barang itu? Dia tang mana? Kata malaikat yang seorang lagi, fi bi'ri dhi arwan. Barang itu dibuang di dalam telaga Dhi Arwan. Barang tu dah dijampi serapah, telah dipuja syaitan, dia pergi buang dalam telaga. Oh, tuan-tuan ingat orang dulu-dulu, kalau hilang barang, pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo ambil anak kalui, anak ikan kalui, jampi. Dia ambil paku ke, dia ambil jarum ke, dia cucuk mata anak kalui tu. Buta mata dengan izin Allah, buta mata kawan yang curi. Kita si Gelugong ada sampai hari ni. Tok hilang duit. Panggil cucu-cucu semua, tanya siapa ambil duit Tok. Semua kata tak. Tok percaya cucu tak ambil. Tok ingat orang luar main ambil. Tok pergi jumpa ni pengamal sihir ini. Ikan kalui ambil, dia tanya dulu, dia kata fikir habis dah ni saya nak buat ni. Tok ni radang ni pasal rantai labuh hilang, duit ringgit ni susah nak hilang, buah kata.
Cucu kelupung. Sakit mata, buta sampai ke seumur hidup. Mata tu celik elok, sakit, lepas tu tak nampak, dan sampailah hari ini tak nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ilmu itu wujud. Pasal apa? Pasal hadis Nabi SAW menceritakan tentang kewujudan ilmu itu. Nabi SAW sendiri kenal. Dan yang buat Nabi ini satu Yahudi Madinah, nama dia Labid bin Al-A'sam. Dia guna sikat, dia guna pelepah tamar kering, dia jampi serapah, dia pergi buang di dalam telaga, di dalam bi'ru Zi Arwan, pergi buang masuk dalam air. Bila Nabi SAW cerita balik ke Aisyah benda ni, Aisyah pun kata, fa'ataha Rasulullah SAW fi unasin min ashabih. Nabi SAW dengan bertemankan beberapa orang sahabat dia, Nabi pi ke telaga Zi Arwan ni. Nabi pi. Summa qala, Nabi kata, ya Aisyah, wallahi laka'anna ma'aha nuqa'atul hinna. Nabi kata, wahai Aisyah, apabila aku sampai di telaga yang dimaksudkan itu, yang kata bi'ru itu telaga. Telaga Zamzam, orang panggil bi'ru Zamzam, telaga Zamzam. Nabi kata, apabila aku sampai di telaga Zi Arwan itu, aku tengok air telaga itu nuqa'atul hinna, merah macam inai. Air telaga yang dibuang barang seher kerana nak seher Nabi itu, air telaga itu sudah bertukar menjadi merah. Walaka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Nabi kata, dan aku dapat melihat pokok kurma yang ada dekat telaga itu seperti mana kepala syaitan. Nabi kata, keadaan tu dicerita oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Qalat, kata Aisyah, faqultu ya Rasulullah afala ahraqtah. Bila Nabi pi dan Nabi jumpa dah benda ni, Nabi bawa balik mai, Nabi cerita dekat Aisyah. Aisyah kata kepada Nabi SAW, afala ahraqtah ya Rasulullah, kenapa tidak dibakar sahaja barang itu? Sikat yang digunakan dan pelepah tamar yang digunakan untuk jampi Nabi, untuk seher Nabi itu, Aisyah kata, awak tak bakar saja benda tu. Dalam huraian hadis dia cerita, maksudnya apa dia? Dari segi ilmu seher, kalau dibakar, benda tu balik kepada orang yang buat. Kenapa tidak dibakar sahaja benda tu? Qala Nabi SAW, la. Nabi kata, jangan. Nabi kata, amma ana faqad afanillah. Nabi kata, bukankah aku dah disihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia yang kata Nabi. Dia kata, bukankah Allah dah bagi aku sihat balik dah? Buat apa yang nak balas dendam ke orang? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah balikkan kesihatan kepada aku? Buat apa kita nak bagi orang pula sakit? Kita dah tahu sakit macam mana. Buat apa kita nak buat orang sakit? Begitu. Wa karihtu an uthira 'alan nasi syarran. Nabi kata, aku tak suka membalas jahat dengan kejahatan kepada manusia. Nabi kata, aku tahu dia buat kat aku. Allah hantar malaikat mai habaq dekat aku. Aku tahu, kata Labid bin Al-A'sam buat. Aku tahu dia khianati aku. Aku tahu dia menzalimi aku. Tapi aku tak suka kejahatan dibalas dengan kejahatan. Fa'amartu biha fadufinat. Maka Nabi perintahkan supaya barang-barang sihir itu ditanam sahaja. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun mukadimah hadis yang kita baca mula tadi, kita dah tahu bahawa membaca surah Al-Baqarah boleh menyebabkan kita selamat daripada sihir. Maka amalkan
apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Minta maaf tuan-tuan, sound tak apa cantik. Hari itu saya batal kuliah lagi sekali, minta maaf. Terus tak ada sound. Kalau nak gagah pi juga, orang puan kata tu salah, pi duk bagi orang gelak kat kita, dia kata. Cakap sound tak ada, angin saja duk keluar. Saya dia pi dekat equalizer, pi duk adjust. Dia kata bass tinggi sangat. Besar. Kan? Batuk tak mau nak hilang lagi, suara dia duk parau lagi. Takat mana boleh dengar lah. Baik. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2, kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nahl. Surah An-Nahl muka surat 300. Muka surat 300. Kita sampai di ayat yang di tengah tu, muka surat 300, ayat yang di pertengahan muka surat. Ayat tu ayat 17 surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afaman yakhluq kaman la yakhluq. Maka adakah yang boleh mencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala itu, sama macam depa yang tidak boleh mencipta sesuatu seperti makhluk. Istimewa pula asnam, yakni berhala yang disembah oleh kafir musyrikin beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tanya. Tuhan kata, patutkah kita samakan Allah dengan tokong? Itu ayat tu mudah fahamnya lagu tu. Tuhan kata, patutkah kita letak Allah sama dengan berhala? Isu kalimah Allah ni macam ni lah. Wajarkah kita orang Islam merelakan kalimah Allah bila tak setaraf dengan Tuhan orang lain? Itu lebih kurang begitu. Kalau nak dikiaskan begitu. Itu sebab yang berbahagia Al-Fadhil, Tuan Guru Dr. Harundin, dia pertahan. Apa nak marah dia, apa nak kata apa dia kata, dia pertahan benda ni. Pasal apa? Implikasinya besar sekali. Implikasi dia besar. Walaupun dia satu kalimah, tetapi Allah itu nama khusus bagi Tuhan orang Islam. Sejak Adam alaihissalam sampai hari ini, nama Tuhan orang Islam satu aja, Allah. Agama lain tidak pernah guna Allah sebagai nama Tuhan mereka di dalam kitab yang mereka duk sanjung hari ini. Tahu hari ini minta nak guna. Ayat yang kita baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala kata, afaman yakhluq kaman la yakhluq. Tuhan kata, adakah hampa nak jadikan aku, Allah Subhanahu wa taala, sama dengan benda yang tak boleh cipta apa-apa? Berhala tokong, batu, kayu, plastik, kaca, diamond dan sebagainya dibuat berhala. Dia tu pun dibuat oleh orang. Apa benda yang dia boleh buat? Dia tu pun dibuat oleh orang. Allah kata, wajarkah aku hampa nak pergi letak sama dengan benda ini? Itu ayat 17 surah An-Nahl. Firman Allah, afala tazakkarun. Maka tiadakah kamu terima pengajaran, maka kamu beriman dengan melihat ini sekalian kejadian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Allah kata, dah hampa tengok dah semua benda aku buat. Hampa tak bolehkah ambil pengajaran daripada benda-benda ni? Firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat popular. Firman Allah, dan jika kamu bilang, dan jika kamu cuba untuk nak kira, kalau kamu cuba untuk nak bilang nikmat yang Allah bagi dekat kamu satu-satu, nescaya tiada kamu habis bilang akan dia.
Allah Subhanahu wa ta'ala kata, kalau hampa nak kira apa nikmat Allah bagi ke hampa, kira, sampai terlena mata, tak habis lagi kira nikmat Tuhan bagi. Sampai mati hampa, tak akan habis hampa nak kira nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat hampa. Istimewa pula, kamu kuasa syukur sekaliannya, yakni bilang tidak habis, dan syukur pun demikian juga tidak akan habis. Itu dia. Nikmat Allah bagi paling besar apa tuan-tuan? Nikmat paling besar Allah bagi ke kita apa dia? Jadi orang Islam. Bukan minta pun. Tak minta pun. Tak Allah bagi ke kita ni. Beranak-beranak keluar main mak Islam, ayah Islam. Nuh duk kerja sama dengan kita di pejabat noh. Bukan sikit. Beranak main mak bukan Islam, pak bukan Islam. Maka sampai hari ni umur 50 bukan Islam. Duk tunggu bila hidayah Allah nak main, nak jadi orang Islam, nak selamat daripada bakar neraka kekal abadi esok ni. Sedangkan kita tak minta pun Allah bagi. Nikmat paling besar yang kalau sekiranya manusia tidak syukur, cukup teruk. Tanpa perlu usaha, tanpa perlu minta, tanpa apa, Allah bagi jadi orang Islam. Kecil-kecil, kenai-kenai huruf, mak pak hantar pergi mengaji Quran. Masuk darjah 1, reti dah baca Quran. Tak dan habis darjah 6, khatam Quran. Tidak diminta, tidak diusahakan. Allah bagi, benda tu gifted. Satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa usaha. Tak mau syukurkah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah beranak mai jadi orang Islam, Allah bagi sehat kita ni. Duk bawa kereta lintas Simpang Kelin, jumpa satu orang yang tak sihat akal, tak waras. Lambat jumpa signboard, dia tulis nama dia. Lagi dia tulis dengan kapung, lagi dia tulis dengan apa, ada pula kawan duk kerja tolong pergi padang. Allahu Akbar. Tuhan bagi ke dia. Kita Tuhan bagi sehat. Boleh duk gelak ke dia? Allah bagi kita sehat. Allah bagi akal sehat, Allah bagi tubuh badan sehat, beranak mai sempurna anggota. Biji mata terletak 2 biji, hidung rupa parah, segak, tangan kaki boleh berdiri gagah. Tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling reti syukur nikmat kesihatan adalah orang sakit. Tuan-tuan, ada adik-beradik sakit, pergi hospital tu. Pasal apa? Pasal nak membangkitkan rasa syukur. Pergi hospital tu. Bila pergi masuk ward tu tuan-tuan. 1000 macam sakit tu ada di ward tu. Kita tengok ni, Allahu Akbar. Syukurlah Allah bagi aku sihat. Allah bagi nikmat keluarga, anak pinak, anak berjaya pula. Ada 4 orang brilian. Ada 4 orang cerdik. 4 orang anak masuk Irsyad, 4 orang anak pergi Kolej Islam, 4 orang anak masuk MCKK, 4 orang anak masuk MRSM, 4 orang anak masuk boarding school, 4 orang anak masuk universiti, 4 orang anak keluar kerja, jawatan tinggi, gaji bagus dan sebagainya. 4 orang anak taat kepada mak pak. Mau apa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ilmu. Cerdik. Kita ni bukan anak-anak je. Kita ni pun Allah bagi ilmu. Ada di kalangan kita Allah tak bagi pandai. Pandai dalam erti kata apa? Periksa habis kata 5 tak lepi dah. Baca pun sakit kepala aja. Tapi buat menyaga jadi. Ya Allahu Akbar. Ilmu Allah bagi. Ilmu menyaga. Berapa ramai hari ni tuan-tuan orang yang dapat title millionaire SPM SPM aja. Millionaire. Dia tak pandai dari segi pelajaran akademik, tapi dia berilmu dari segi menyaga, cari makan dan pandai buat duit. Ilmu Allah bagi ke dia. Allah bagi harta, Allah bagi RM2. Dengan RM2 Allah bagi kita boleh hantar anak pergi mengaji. Nak bagi anak jadi doktor, kelulusan yang dia dapat
tidak melayakkan dia untuk masuk Fakulti Perubatan Universiti Melaya, Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tak layak. Kita ada duit, hantar dia pergi India, buat medik, balik jadi doktor juga. Anak orang lain nak kena dapat 4 flat, nak minta nak masuk medik, belum tentu dapat. Anak kita baru dapat 3.2 je, tapi kita ada duit. Allah bagi rezeki dekat kita. Duit tu kita spend, hampir ayah mau jadi doktor. Itu nikmat. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi. Boleh melancong, boleh berjalan merata dunia, boleh berpakaian, boleh beli kenderaan elok. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi ke kita. Allah bagi nikmat makan minum, Allah bagi nikmat persahabatan. Kawan ni, Allahu Akbar, yang kata kita ni kawan ni punya ramai. Buat kenduri menikah anak, jemputan 2,000 orang, ada lagi 5,000 marah pasal tak panggil. Yang kata kawan ramai ni, panggil 2,000 orang tu pun kita berdiri tangkap orang belakang ni, duk tunggu orang duk main makan kenduri ni. 5,000 orang duk marah kita pasal tak panggil. Punya ramai kawan. Walaupun Imam Al-Ghazali dia kata kawan ni 3, dia kata. Satu, Imam Ghazali kata kawan yang bila kita kawan dengan dia, dia boleh nasihat kita. Imam Ghazali kata kena kawan dengan kawan ni. Yang kedua, kawan bila kita kawan dengan dia, nak minta dia nasihat kita, dia tak, kita nasihat dia, dia dengar. Kawan dengan kawan macam ni. Ada satu lagi kawan, Imam Al-Ghazali kata nak tunggu dia nasihat kita pun tak ada, kita nasihat dia pun dia tak mau pakai. Al-Ghazali kata jangan berkawan dengan orang macam ni. Ada kat kita ni 3 macam ni ada. Ada nasihat kita ada nasihat dia, apa pun tak ada pun duk berkawan apa tu dah. Punya ramai kawan, itu nikmat persahabatan. Tuan-tuan boleh bayang tak kita jadi kupang temaga, tak ada orang nak berkawan. Jiran sebelah nampak kita balik, berebut masuk pintu, tak mau nak tengok muka kita. Kita pergi jumpa, angkat tangan ke orang buat tunduk, ikat tali kasut, apa orang tak mau berkawan dengan kita. Bayangkan, satu nikmat sudah tidak ada. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita nikmat ni, Allah minta kita syukuri. Nabi kata man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Nabi kata siapa yang dapat sikit nikmat tak tahu terima kasih, dia ni kalau dapat banyak pun dia tak erti terima kasih. Kalau sikit dapat pun tak tahu terima kasih, banyak pun dia tak tahu terima kasih. Ya, jadi di Lahad Datu ni, satu isu, tuan-tuan tengok keliling, 10 orang tengok, 10 macam pendapat dia ada. Kita tak boleh pegang kita punya pendapat, tak boleh. Tanya satu orang, dia kata, awak tu biar apa lagi, pergi tembak pergi mampu bang. Itu satu orang. Itu satu orang. Tanya seorang yang lain, dia kata, tapi kita pun orang Islam, mereka pun orang Islam. Itu satu angle lain. Kedudukan mereka orang Islam di Mindanao ini sama kedudukan macam orang Islam di Fatani. Sama kedudukan. Mereka adalah Muslim di negara, mereka adalah minoriti Muslim di negara orang yang bukan Islam. Hak daripada dinafikan. Macam mana orang Islam di selatan Thai tu cakap apa semua Kelantan. Kita alangkah baiknya kalau semua daerah Patani itu di Malaysia kan mereka ni. Duduk bawah Kelantan pun tak apa. Kita ingat macam tu. Tapi tak boleh sebab dunia ada undang-undang dia. Ada batasan geografi dia. Ni puak-puak Sulu, puak-puak Islam Mindanao dah sama mereka ni. Cuma silap mereka apa dia? Tak bersyukur. Itu silap mereka. Tak bersyukur. Mereka dibantu selama ini. Sama ada melalui pihak berkuasa ataupun individu di Malaysia membantu mereka. Bantuan ni duk pi tak berhenti. Kita tahu dengan kita tak tahu aja, tapi bantuan duk pi kat mereka. Bukan sikit orang-orang Islam kita di Malaysia ni yang pakai title Datuk Mindanao. Pasal apa? Pasal pergi bagi sedekah Quran dengan sejadah, dapat Datuk Mindanao. Nah abang kata apa? Bantuan diberi kepada mereka.
ketidaksabaran mereka kerana kurang bersyukur mereka serbu main masuk buat onang jadi huru-hara macam hari ini. Satu silap dia. Tapi dia saudara se-Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila benda dah dironyeh bagi jadi macam ni, nak buat kau mana pun jadi susah dah. Pasal benda dah ronyeh. Nak buat jadi susah. Nak bincang cara diplomasi pun susah, nak ambil tindakan, nak tak kena semua. Alangkah baiknya kalau sekiranya Sabang itu ada. Kita dah baca tajuk di Masjid Jitra. Nabi kata apa? Al-ijlah minasyaitan wat-ta'anni minallahi subhanahu wa ta'ala. Nabi kata al-ijlah, kalut, gopoh, gapah, tak sabang, nak cepat, semua nak segera, itu syaitan. Nabi kata. At-ta'anni, sabar, slow and steady, buat kerja cermat, minallah, itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak reti terima kasih ke manusia, dia bukan jenis tahu syukur pada Allah. Nabi kata, hadis riwayat Imam Ahmad, kalau dekat manusia dia tak tahu sebut terima kasih, ini orang dengan Allah dia tak tahu syukur. Tuan-tuan, nanti satu hari kita baca muqaddimah cerita tentang satu kafir musyrikin Makkah. Nama dia Mut'im. Anak dia sahabat Nabi SAW. Jubair bin Mut'im. Bapa dia ni, Mut'im ini. Kafir. Tapi tak tahu apa hal dia dengan Nabi, dia lembut hati. Tapi tak masuk Islam. Macam mana Abu Talib. Abu Talib tak katalah pasal pak penakan Nabi. Dia ni bukan siapa-siapa dengan Nabi. Bukan adik-beradik pun. Apabila Bani Hashim kena boykot. Bani Hashim ini keturunan Nabi. Kena boykot. Dia antara orang yang menggesa musyrikin Makkah supaya menghentikan boykot kepada Bani Hashim kerana kesian ke Nabi, ialah Mut'im ini. Dia ni. Bila Nabi kematian Khadijah, bila Nabi kematian Abu Talib, Allah suruh Nabi pergi ke Taif, kerana Taif ni tempat sejuk, tempat selesa, tempat nyaman. Bila Nabi pergi di sana, cuba buka mulut berdakwah kepada penduduk Taif, Nabi kena punggai ketua batu berdarah. Dalam keadaan Nabi sedih, jatuh di tipa tangga. Khadijah mati, Abu Talib mati, pergi ke sana kena punggai ketua batu dan sebagainya. Nabi nak balik ke Mekah, musyrikin Mekah tak pergi masuk. Siapa dia orang yang bangkit berdiri di sisi Kaabah, suruh supaya benarkan Nabi masuk ke Mekah? Siapa dia? Mut'im. Walhal dia kafir. Mut'im ini, nanti kita baca cerita ni, dia main cerita lain pula lah. Cerita Mut'im ni pun satu, dia cerita dia macam ni, tuan-tuan. Agama ni semua syok dengar. Syok. Bila dengar ni kita, bukan syok dengar aja, kita nak ambil dia punya intipati dia, pengajaran tu kita nak ambil. Sehingga kan Nabi SAW, Mut'im ni dah mati dah satu hari. Nabi teringat dia, Nabi sebut nama dia. Bila tu yang Nabi sebut nama dia tu, nanti kita cerita lain lah. Macam nak cerita, macam tak mau cerita, yang tu yang tension. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa cerita pun ayat yang kita baca tadi ni, dia kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau hampa cuba nak bilang nikmat yang Allah bagi dekat hampa, hampa tak larat bilang, Tuhan kata. Apa yang Tuhan tak bagi kat kita? Firman Allah, innallaha laghafurur rahim. Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni akan dosa hambanya yang tak bersyukur. Itu dia. Manusia ni Allah bagi, lepas bagi, lepas bagi, tak erti bersyukur kepada Allah. Satu hari
Dia menyesal pasal dia jadi satu orang manusia yang tak bersyukur. Dia bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat dia. Tu yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Begitu sifat dia. Sifat dia apa dia? Sifat dia Ghafurur Rahim. Pengampun, penyayang. Dengan mudahnya Allah ampunkan dosa orang yang berdosa ke dia. Allah bagi sayang pula kepada orang tu. Walaupun orang tu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni akan dosa hambanya yang tak bersyukur. Anytime, kalau kita baca dalam hadis Qudsi, Allah berfirman dalam satu hadis Qudsi. Allah kata apa? Dia kata dia turun mai ke langit dunia. Allah berseru daripada langit dunia kepada hamba-hamba dia. Mintalah ampun, Allah kata. Kalau hampa minta ampun, aku ampunkan hampa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah Azza wa Jal. Allah Tuhan Maha Mulia, Maha Hebat. Allah pula mai offer pengampunan dekat kita ni. Kepada siapa ni Allah offer pengampunan ni? Kepada orang yang bangkit sembahyang malam. 4 pagi. Jaga pasal apa? Pasal batuk. Batuk kong pukul 4 pagi. Bangkit. Jangan bangkit makan ubat batuk saja. Bangkit, ambil ayat semayang. Ambil ayat semayang, Allahu Akbar 2 rakaat. Minta dekat Tuhan apa dia? Minta ampun dosa. Pasal apa? Pasal hak ni hak penting di hari akhirat esok. Hak ni hak penting. Ampun dosa, ni hak penting sekali di hari akhirat esok. Dosa ni yang nak bawa malapetaka kita di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu rahim kepada mereka itu. Walaupun taksir mereka itu pada amalan mereka itu. Walaupun hamba ni taksir. Taksir ni maksud dia apa? Cuai, lalai. Ghalit. 7.20 dah. 7.20 malam dah. Bini kata, abang, abang semayang asar dah lagi. 7.20 dah. Lagi 10 minit lebih-lebih sikit nak masuk maghrib. Bini kata, abang semayang asar lagi. Aku semayang dah lagi tau. Tu yang kata taksir. Bini kata, abang semayang asar dah lagi. Baru, aku semayang dah lagi tau. Mana nak tahu abang semayang ke tak? Hang nampak aku semayang tak? Tanya bini. Bini kata tak nampak tu yang tanya tu. Oh tak mayang lagi. Berebut masuk pancong pergi langgar pintu bilik ayah. Taksir. Tuhan kata apa? Aku ampun hamba aku yang taksir ini. Cuai pun tak apa. Tuhan kata minta ampun. Aku ampun. Dan Allah ampun mereka yang derhaka. Hak tadi taksir. Dah masa kecederaan lah. Baru semayang. Taksir. Hak derhaka. Hak minum arak. Hak berzina. Hak mencuri. Dalam hidup dia. Satu hari dia bertaubat. Allah ampun dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ketahui barang yang kamu sembunyi. Dan barang yang kamu nyata. Daripada kufur dan maksiat, seperti mana iman dan taat juga. Allah Subhanahu wa ta'ala dia tahu benda sir. Sir maksudnya benda rahsia. Ada benda tuan-tuan, tiap-tiap seorang daripada kita termasuk saya ada rahsia. Kita ada rahsia kita. Ada kadang-kadang rahsia tu kita seorang aja tahu, bini pun tak tahu. Ada kadang-kadang rahsia kita dengan bini aja tahu, anak-anak tak tahu. Ada rahsia kadang-kadang rumah kita aja tahu. Kita bini dengan anak-anak dalam rumah aja tahu. Jiran sebelah pun tak tahu, adik-beradik pun tak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada rahsia yang boleh dirahsiakan daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata wallahu ya'lam. Allah tahu ma tusirrun wa ma tu'linun. Apa yang kamu sembunyi, apa yang kamu tunjuk, Allah tahu. Tunjuk nampak macam ikhlas, sebenar tak ikhlas, Tuhan tahu. Tunjuk.
Kan kita kata, nak jadi calon pilihan raya ini mesti kelihatan bersih. Kelihatan bersih, belum tentu bersih. Dia beza tu. Nak menjadi calon pilihan raya, mana-mana parti pun dia kata mesti kelihatan bersih. Dan kalau boleh, mesti bersih. Kalau kelihatan pun belum tak boleh. Tak boleh. Kelihatan bersih. Dan dia mesti kena betul-betul bersih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hang portray, hang punya image macam mana pun, hak dalam tu Tuhan tahu. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak serupa makhluk. Dia tahu benda yang makhluk tidak tahu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wallazina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Dan bermula segala mereka, yakni asnam. Asnam maksudnya tokong, berhala. Berhala yang kamu sembah daripada lain Allah itu tidak boleh mencipta sesuatu benda. Sebaliknya, mereka itu, yakni asnam itu, kena cipta. Tuhan kata berhala yang disembah tu tak boleh cipta apa pun. Bahkan dia tu sendiri dicipta. Walaupun dibuat daripada emas, walaupun dibuat daripada diamond, walaupun dibuat daripada benda yang paling mahal dalam dunia ni, dia dibuat. Dia dicipta. Dan dia tidak boleh mencipta apapun. Dibuat daripada batu, kayu atau sebagainya. Pelik tuan-tuan. Kadang-kadang satu orang mengaji tinggi, tiba-tiba pergi sembah batu. Pelik. Pelik. Tapi itulah sesat manusia. Dia boleh jadi macam tu. Sesat manusia ni boleh jadi macam tu. Dia fikir tidak berpandukan wahyu, tidak berpimpinkan sunnah Nabi. Saat lagi dia sembah matahari, saat lagi dia sembah bulan, bintang, saat lagi dia sembah pokok, saat lagi dia sembah orang. Saat lagi, manusia kalau tidak ikut Quran, tidak ikut hadis, dia boleh jadi apa sahaja. Pelik manusia ini. Allah bagi cerdik, Allah bagi pandai, Allah bagi mengaji tinggi. Mai tang tu dia kerosot. Dia pergi percaya ke benda tak menyawa. Dia pergi percaya kepada benda yang tak boleh mencipta apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan Tuhan kata amwatun ghairu ahya. Berhala itu mati sekaliannya, tidak hidup. Yang kata berhala ni benda mati. Kalau sekiranya dia diukir, dia dibentuk, dia dibuat tinggi sekaki, 50 tunduk sekaki tu, besar pun tak boleh. Walaupun dijamu kuih pau merah. Tapi hari ni dah lah, dia tak buat dah kuih pau merah, dia buat plastiknya. Pasal dia tahu, tuan tu tak tahu. Kan? Dia baru tahu. Dulu dia buat betul. Dia buat betul. Pikir-pikir dia tadi karut juga dia bukan makan apa-apa. Buah plastik ni tak payah dia tukar apa dah. Tapi sembah juga. Oh pelik tuan-tuan. Manusia ni cukup pelik. Tak waras benda ni. Tak masuk dalam akal waras. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu satu-satu ni tentang berhala ini. Berhala ini mati, tidak hidup. Artinya tidak ada roh. Besar tu je. Kalau buat tangan dulu kutu lah. Kau kata pagi esok tengok dia cakap pinggang pun tak. Dulu kutu lah. Bukan kata lalat main hingga atas hidung dia. Tebuan main hingga atas hidung pun dia duduk tunggu tu lah. Kuih lah bagi tebuan tu lah. Tak, duduk tunjuk tu lah. Pasal apa? Pasal dia dibuat begitu. Pun orang sembah dia. Oh tuan-tuan, syukur pada Allah. Allah jadikan kita orang Islam. Syukur pada Allah banyak-banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahkan tidak tahu mereka itu, yakni asnam berhala itu tak tahu manakala, yakni bila waktu dibangkit mereka itu, yakni segala makhluk yang mati, maka betapa sembah orang kafir akan dia. Berhala tu pun sendiri tak tahu ni orang hak duk sembah dia ni nak mati bila, dah mati esok nak dibangkitkan bila, dia pun tak tahu. Bahkan dia pun tak tahu hak sembah dia ni bangsa apa.
Dia pun tak tahu hak sembah dia ni ada akal ke tak, dia pun tak tahu. Kalau dia boleh bercakap, dia kata apa orang tak ada akal yang hendak sembah aku. Tapi tak boleh bercakap. Tapi dia disembah. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah sesat manusia. Apabila dia tidak mengambil Quran dan hadis Nabi sebagai pimpinan hidup dia. Kalau kita baca dalam tafsir surah Ibrahim, cerita detail lah. Tafsir surah Ibrahim, kan Nabi Ibrahim ditakdirkan bapa dia, dalam setengah kitab tafsir kata bapa dia nama Azar. Kan? Bapa dia orang kanan Namrud. Orang kanan Namrud. Tukang buat berhala Namrud. Kerana tangan Tuhan bagi dekat bapa dia ni, dekat Azar ni, tangan dia ni pandai. Dia pandai. Dia bila dia ukir, bila dia buat satu-satu benda tu, hasilnya elok. Maka Namrud ambil dia jadi orang kuat istana Namrud. Nabi Ibrahim AS membesar di dalam rumah bapa dia yang duk buat benda ni. Oleh kerana dia bakal Nabi istimewa. Nabi Ibrahim istimewa, tuan-tuan. Sampai hari ni kan kita dah baca dah mukadimah dulu. Kita tahiyat dalam semayang. Selain daripada selawat Nabi Muhammad, kita selawat Nabi Ibrahim AS. Berapa ramai Nabi duk ada, dia dipilih untuk dimasukkan di dalam selawat umat Nabi Muhammad SAW. Istimewa dia. Maka sesuai dengan kedudukan istimewa yang Allah nak bagi ke dia, ke Nabi Ibrahim ni, dia pada awal, pada kecil dah dia tahu ni apa dia buat tak betul. Dia dah tahu dah benda ni tak betul. Yang akhirnya, sekali dia main cerita Namrud tu, apa jadi kepada Ibrahim ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ilahukum ilahum wahid. Bermula Tuhan kamu, itulah Tuhan yang wahid. Tuhan yang esa. Tiada bandingan pada zat dan sifat. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia duduk pada kedudukan yang sangat istimewa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa, dia, yakni Allah itu Tuhan yang ahad, Tuhan yang esa. Allahus samad, dialah satu-satu tempat kita bergantung nak minta apa pun. Kita susah hati pun minta ke dia, kita sakit pun minta ke dia, kita ada hajat pun minta ke dia, kita bersyukur pada dia. Dia Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tak beranak dan dia tak pernah diperanakkan oleh sesiapa. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang kufu. Kan kita bila nak menikah, cari pasangan yang kufu. Kufu ni maksudnya apa? Sama, sepadan. Tak ada satu pun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa yang boleh pergi letak setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni kata apa? Ilahukum ilahum wahid. Tuhan kamu, dialah Tuhan yang esa. Tidak ada bandingan dia dengan siapa pun. Fallazina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkirah. Maka bermula segala mereka yang tidak beriman dengan akhirat itu, hati mereka itu engkar akan wahdaniyatullah. Orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak boleh terima keesaan Allah. Kalau dia tak boleh terima Allah esa, bermakna dia tak beriman. Okey? Maksudnya apa? Dia tak percaya ke Allah satu aja. Dia ada benda lain. Dia sekutukan dengan Allah. Itu pada dalam bahasa hari ini orang kata dia associate dengan Allah. Dia minta kepada Allah supaya dia selamat. Dia minta kepada Allah supaya dia selamat. Tapi dalam masa yang sama, dia pergi ambil satu tangkai jampi, ikat di tangan dia. Itu yang dikatakan sekutu. Dia minta kepada Allah, bukan dia tak minta dekat Allah. Tapi dalam masa yang sama, dia pergi sekutukan Allah. Dia associate Allah dengan satu benda lain. Dia pergi jampi satu tangkai, ikat di tangan dia. Tengok duk main masjid, duk bang sampai nak keluar rengkung apa semua. Tahu bila nak ambil ayat semayang, buang-buang baju Melayu,
tarik-tarik tangan baju pagoda tu, tengok ni duit ikat, duit selin seduit datang ni. Duit ikat benang merah, duit selin seduit datang ni. Kawan sebelah kata, Haji panggil. Haji, apa ni? Dia tutup balik. Dia budak ni tak puas hati. Dari depan ambil semayang, dia pergi bang apa, semayang, sah lerah selesai, budak ni duk ikut dia lagi. Haji tak, yang Haji duk pakai ni pakai apa? Yang budak-budak tu dah beritahu. Bukan Haji, saya nak tahu lah apa. Bukan saya nak kata Haji salah. Kalau apa, yang ni kebaik dah kata. Wih, ni yang duk bang ni, asyhadu an la ilaha illallah. Duit sedikit tak ada ni. Kalau dulu-dulu boleh pinggang, pakai tali kala hitam, duit sedikit dah satu. Apa ni? Ini Allah Subhanahu wa taala kata apa? Fallazina la yu'minuna bil akhirah. Orang yang betul-betul tak beriman dengan hari akhirat, qulubuhum munkirah. Hati mereka sebenarnya mengingkari keesaan Allah. Dia tak cukup tu bergantung dengan Allah tu, dia nak pergi bergantung ke benda ni. Maka dia syirik Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa hum mustakbirun. Bermula mereka itu takabur daripada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sebenar, yakni tak ragu-ragu lagi bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang tahu barang yang mereka sembunyi dan barang yang mereka nyata, maka membalas Allah akan mereka itu dengan yang demikian itu. Itu dia. Tuhan kata memang tak syak lagi, mereka ni adalah manusia yang sebenarnya takabur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam. Nanti tentu suara taruh esok ada satu kuliah lagi. Esok ada satu kuliah lagi. Takut dia habis tu. Esok insya-Allah, esok pula dah. Kuliah yang akan datang insya-Allah. Dia mai cerita turun ayat yang akan datang ni kepada Nadar bin Al-Harith. Yang Nadar bin Al-Harith ni, dia ni apa hal dengan dia? Dia kata apa yang diceritakan dalam Quran itu kalau nak banding dengan cerita hak dia buat, cerita hak dia buat lebih baik daripada cerita Quran, dia kata. Dia ni penglipu lara. Nadar bin Al-Harith ni penglipu lara, kaki cerita. Ada tuan-tuan, jenis orang kaki cerita ni. Dia buka cerita daripada 2 orang jadi 5 orang, jadi 10 orang, jadi 20 orang. Dia ada keliling ni pakai duk nganga dengar dia cerita. Dia ni sang apa nak panggil? Sang periwayat ke apa nak panggil. Dia pandai cerita. Dia buka cerita ya 2 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang pakai mai duk nganga dengar. Nadar bin Al-Harith jenis macam ni. Dia ni kaki cerita. Bila dia cerita aja, orang semua main dengar. Satu hari dia kata apa? Dia kata, cerita aku lebih baik daripada cerita dalam Quran tu. Ni tuan-tuan, yang kata manusia ni, dia memang boleh jadi macam tu. Bila Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia satu kelebihan, satu keistimewaan, dia mejuah. Bila dia mejuah, dia nak melingkup. Berbeza dengan sahabat Nabi. Saya cerita di masjid Al-Ustang itu. Satu sahabat Nabi nama dia Thabit bin Qais bin Shammas. Nama sahabat ni. Thabit bin Qais bin Shammas. Dia ni Nabi punya spokesman. Spokesman. Kan kita tengok bila jadi apa-apa isu-isu Lahad Datu, keluar spokesman daripada kerajaan Filipin. Juru cakap. Ini White House punya spokesman, juru cakap daripada White House. Nabi SAW ada seorang juru cakap. Nama dia Thabit bin Qais bin Shammas. Satu orang hebat. Nabi pilih dia untuk jadi juru cakap Nabi ni pasal apa? Pasal kepetahan dia bercakap. Yang kata Thabit bin Qais bin Shammas ini, dia kalau dia bercakap, suara dia lantang.
Dan dia sangat mahir patah hujah. Kadang-kadang ada orang nak challenge Nabi, nak berhujah dengan Nabi. Nabi hantar dia, ya pi. Tak payah Nabi pi pun, hantar dia, ya pi. Kepetahan dia berhujah, fakta yang ada dekat dia, kemahiran dia menyusun kata-kata dan sebagainya, memang orang rebah di kaki dia. Sabit bin Qais bin Syammas. Tapi dia satu orang manusia yang sangat tinggi takwa dia. Walaupun dia satu orang manusia yang mempunyai aura. Bila dia bercakap ni, orang berhimpun dengar ramai. Orang nak dengar setiap patah perkataan dia. Orang nak ingat setiap patah perkataan yang dia cakap. Tapi dia, takwa dia cukup tinggi. Bila turun ayat, bila tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, di makam Nabi itu, di atas kerawang besi. Kerawang besi yang jadi grill, yang jadi Masjid Nabawi itu, dia buat ayat Quran. Surah Al-Hujurat. Tulis, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Tulis tu. Kan di makam Nabi dia tulis benda tu. Pergi kali ni saja baca. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Itu adab. Sebab bila kita sampai di sana pun, adab tu berkekalan sampai hari ini. Tak boleh kita sampai di depan makam Nabi tu piduk meraung teriak, tak boleh. Itu mengangkat suara, itu kurang adab dengan Nabi. Dia adab ziarah ni, dia lintas tu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Macam tu aja, dengan suara hati. Dia minta merong, tak boleh. Allah Subhanahu wa taala turun ayat ni, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Bila turun ayat ni, Sabit bin Qais bin Syammas tak keluar rumah, duduk teriak dalam rumah. Daripada satu orang yang bersuara lantang, daripada satu orang yang petah berpidato, daripada satu orang yang hebat dari segi berhujah dan mematahkan hujah, bila turun sepotong ayat aja, Allah kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu atas daripada suara Nabi. Dia menangis, dia duduk dalam rumah, dia tak keluar rumah. Bila Nabi sedang tidak ada dia di dalam majlis Nabi ni, Nabi tanya, mana Qais? Mana dia ni? Aku tak nampak dia. Sahabat bagi tahu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Sabit sedih pasal Allah sudah turun ayat tegur orang yang suara deras daripada suara Nabi. Dia rasa Allah tegur dia. Dia sedih. Oh, Nabi kata, dah, ayat tu bukan turun untuk dia. Ayat tu tidak diturunkan untuk tegur Sabit. Sabit okey. Pergi habang dekat dia. Dia kata, Sabit, Nabi dah bagi tahu. Ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi bukan tegur hang suara deras. Dia kata, siapa kata? Nabi kata. Nabi kata, baru dia mai balik masjid. Takwa dia tinggi. Turun pula ayat dalam surah Luqman. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Turun ayat ni, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu paling muka kamu daripada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan atas muka bumi dalam keadaan kamu sombong, bongkak, takabur. Dia berasa ayat tu kena ke dia juga. Dia rasa dia suara deras ni sombong. Tak mai pula, duk menangis di rumah pula. Bagi tahu ke Nabi. Nabi kata, dah, ayat ni tak tegur dia. Dia okey, mai pula. Tuan-tuan, ni yang kata peribadi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hebat mereka ni. Mereka tidak takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang akan datang insya-Allah kita tengok apa cerita dengan Nadar bin Al-Haris ini.
yang klaim kata cerita dia lebih baik daripada cerita Quran. Lepas tu ayat yang akan datang pula, dia akan mai pula cerita tentang Namrud ni. Dua abang dua kali dah tak mai lagi Namrud ni. Namrud ni. Ayat yang akan datang dia akan mai dekat kita cerita yang kata Namrud ni. Apa keistimewaan Namrud? Seorang ahli dalam bidang matematik. Namrud ni. Dia ahli dalam bidang matematik. Masa tu dia panggil ilmu hisab. Ilmu mengira ni. Dia pandai. Dan yang kata Namrud ini dia ahli dalam bidang architecture. Sehingga Quran mai cerita tentang kehebatan dia ni. Dia buat apa? Dia buat satu sorh. Dia panggil. Sad, ra, ha. Sorhun. Sorh maksudnya tower. Menara. Orang yang mola sekali. Membina tower, menara tinggi ni ialah Namrud. Yang menjadi musuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia buat tower tinggi ni. Tujuan Namrud ni apa dia? Tujuan dia nak naik di puncak menara ni. Dia nak bunuh semua penduduk langit. Orang pandai sangat ni pun kadang-kadang gila tu ada. Kadang-kadang lah, bukan semua. Kadang-kadang dia pandai sangat, dia main gila. Pasal apa dia? Macam kita mentol kan, dia ada lampu, dia ada filament. Kan? Kalau dia boleh alir lettering, takat 5 watt. Kita alirkan 40 watt, apa jadi filament tu? Itu ya. Manusia pun lebih kurang macam tu lah. Kalau dia bila jadi pandai terlebih ni, saya shot habis. Tak menyala terus. Tak menyala tu yang dia duduk tulis mata tu. Shot lah. Namrud sudah jadi macam tu. Kan? Kita akan tengok apa hal Namrud ni, detail dia macam mana. Dan dia, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia adalah orang yang mencipta ilmu horoskop. Horoskop apa? Dia asalnya dia alim di dalam ilmu falak. Ni yang kata Namrud ni orang cerdik. Dia alim di dalam ilmu falak. Bermula dengan asas ilmu falak ni, kaji bintang ni, dia pergi rawit pergi dekat horoskop. Lepas tu sekali dengan tilik nasib orang. Di antara sebab Namrud tak percaya Tuhan, bahkan mendakwa dia Tuhan, kerana alim dia di dalam horoskop ni. Dia tengok orang, dia baca ang main nasib dalam setahun, dalam 2 tahun, dalam 5 tahun, nanti main macam ni, macam ni. Orang yang boleh teka masa depan orang. Apa dia ni? Tuhan. Dia tahu what is going to happen in the future. Ang lagi 5 tahun nak jadi apa? Hang jadi, dia Tuhan lah. Dia tahu hampa duk percaya apa? Hampa percaya Tuhan Ibrahim. Tuhan yang Ibrahim duk abang ni Allah. Hampa pernah tengok Allah? Dia kata. Dia duk tanya, apa pernah tengok tak? Puak ni nak jawab apa? Duk uak. Ni lah dia kata, hampa duk cari. Yang hampa duk cari Tuhan, duk panggil, Ya Allah, Ya Tuhan. Ni, dia kata ni duk berdiri depan hampa ni. Puak ni pun dengar-dengar. Okey, boleh pakai. Namrud. Berakhir kepandaian dia ni dengan apa? Satu ba'udah masuk lubang hidung. Itu cerita insya-Allah bulan depan. Kalau tak bilang ayah. Kan? Kita tengok ba'udah ini. 3 benda, 3 binatang halus yang Tuhan sebut dalam Quran, tuan-tuan. Kita nanti baca ayat tentang 3 binatang halus ni. Satu apa dia? Ba'udah ni, nyamuk. Ada satu ayat cerita pasal nyamuk ni boleh menyebab manusia jadi kafir. Tuhan kata kerana nyamuk ni. Yang kedua, zubab. Zubab apa dia? Lalat. Binatang halus. Ada cerita dalam Quran. Zubab. Dan yang ketiga apa dia? Laba-laba. Al-Ankabut. Binatang halus juga sampai jadi satu surah, nama surah Al-Ankabut. Benda kecil lah. Tapi ada cerita dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia, tidak saja-saja ambil binatang ini untuk dicontohkan di dalam Quran. Itu yang akan datang, dia akan main cerita tentang
benda-benda ni semua. Nah, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.